Alhamdulillah. Bismillah. Allah. InsyaAllah. Sampai mana je? Ha? Mana buat kitab baru? Kitab tajuk apa bab? Mengabaikan dunia. Baru mula ke? Baru mula. Ha? Baru mula. Bab baru lah. Bab 26. Betul. Mengabaikan dunia atau menolaknya. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bi halalin haram bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qaul. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaindika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la yati bil hasanati ila Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhmal dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita untuk pengisian maghrib kita untuk bulan Zulhijjah hari ni habis besok dah masuk awal Muharram ya, tahun hijrah yang baru. Panjang lagi umur kita, masih lagi hidup, masih lagi belum disimpan. Allah bagi peluang kita untuk meneruskan hidup, cari apa yang sepatutnya kita cari untuk kita bawa bekal menghadap Allah Ta'ala Dia Maha insya-Allah. Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. A'udzubillah. Ya. Masih lagi dalam kitab Tanbihul Ghafilin, lagi tajuk baru iaitu mengabaikan dunia atau menolaknya. Ya. Bab dunia diabaikan atau menolaknya. Ni ceritakan. Ya, bab 26. Insya-Allah. Sama-sama kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Abu Laits As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Zaid bin Sabit radhiyallahu an berkata,
Nabi SAW bersabda, "Man kanat niyyatuhu akhirah, jama'allahu syam'alahu wa ja'ala ghinahu fi qalbih wa atathul dunya wa hiya raghimatun, wa man kanat niyyatuhu dunya farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lah." Rasulullah SAW bersabda, siapa yang niatnya ke akhirat, maka Allah akan menghimpun baginya semuanya dan dijadikan kaya hati. Yang datang kepadanya dunia merendah diri. Siapa yang meniatnya dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinannya selalu membayang di ruang matanya, dan tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang ditentukan baginya. Dalam maksudnya, ni simple aja sebenarnya. Diceritakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang niatnya ke akhirat, maka Allah akan himpunkan baginya semua. Dipanggil kaya hati, bab hati, bab dunia dia tinggalkan, dunia ni rendah diri, tak nak dia. Sebab tu ni bimbang dia dengan zaman sekarang, betul, dengan zaman sekarang yang kritikal ni. Apa yang dikejarnya? Ayat-ayat Allah. Ada tak ayat-ayat Allah Ta'ala sekarang ni? Ada. Contohnya di TV sekarang ada My Quran Time. Gerun dia, bimbang dia bila dibacakan ayat Quran tu. Walhal lama dah baca Quran, betul, tapi bila ditadaburkan ayat Quran tu, diselongkar satu-satu. Nak tinggalkan Al-Baqarah baru ni pun sayang sangat, boleh menitiskan air mata. Pasal apa? Teringatkan bab akhirat yang tak kecukupan, yang tak terbawa, tak ada, tak cukup. Takut Allah panggil secara tiba-tiba. Sebab tu Allah ingatkan kita sekarang dengan SOP baru, binatang yang kecil, betul? Ada SOP baru, bukan kerajaan Malaysia buat SOP tu, Allah Ta'ala buat. Nak mengingatkan kita ni yang leka lara, tak tahu nak ke mana sebenarnya, suka melayang-layang. Allah hantar juga hadiah-hadiah. Sayangnya kat kita, ditunjukkan Quran satu hari 4 kali dalam TV. Ada ke tak ada? Ada ke tak ada, tuan-tuan? Ada, tuan-tuan. Siaran langsung pukul 12, kemudian pukul 5, kemudian ulang pukul 10 kejap lagi. Hari ni dah muka surat berapa? Al-Imran, muka surat 3. Tak silap saya, 3 ke 4. Tu. Habis dah Al-Baqarah, habis. Al-Fatihah, habis. Tu. Cuba renung, cuba pujuk hati kita, membantu kita. Yang paling saya gerun tu bab hutang tu. Ada tak bab hutang dalam Quran? Ada, tuan-tuan. Allah, sampai satu cerita ustaz tu, Nabi sampai tak nak sembahyangkan sahabat tu. Pasal sahabat tu mati ada meninggalkan hutang 3 dinar. Bukan 3 juta, 3 dinar. Sahabat yang lain, ya Rasulullah, aku nak engkau jadi imam ya Rasulullah. Rasulullah kata, kan dia hutang, aku bayar hutang dia Rasulullah. Tu sahabat hebat. Baru Nabi sembahyang jadi imam kan orang meninggal. Allah kan, level tu bab hutang. Saya tengok gerun, tuan-tuan. Pasal kita berhutang, betul? Rumah hutang, kereta hutang, apa lagi dengan kawan-kawan. Yang paling hebat ni hutang dengan manusia kan? Bukan hutang dengan bank. Hutang bank satu hal, dokumentasi. Ada tak? Documented. Yang cantik kita follow, mengelakkan bab riba. Ada tak perbankan Islam? Ada.
Cuba renung tuan, riba. Sebelum hutang, ujung dia hutang. Lepas tu baru amanah Rasulullah, betul? Ujung dia. Sebelum hutang, riba. Sebelum riba, infak. Diingatkan kita, ada duit, ada harta, jangan berhenti buat infak. Yang perangai kita yang tak terkata, tak ada bab malu dengan Allah Ta'ala ni, tangguh bab infak. Walhal dia tahu itulah yang menyelamatkan dia besok di akhirat. Bukan duit yang dalam bank tu, duit yang ke tahfiz, duit yang ke tabung pondok pesantren, duit yang masuk dalam tabung masjid, tabung surau. Kata Tuan Guru almarhum Datuk Ismail Kamus, itulah duit kita. Tak kira lah berapa juta, tapi itulah duit kita. Duit dalam bank belum tahu. Ni infak jangan berhenti. Masuk infak baru bab riba. Allah tuan. Riba ni bukan Allah haramkan, bukan Allah makruhkan, tak. Allah kata perang. Kalau dah perang tuan, haram ke, sunat ke, makruh? Cuba renung. Bila Allah kata dalam Quran, ayat Quran, saya tak ingat ayat apa. Ya. Perang. Allah perang orang yang jadi stakeholder, jadi orang yang musabab sampai kesemuanya orang nakkan bab riba. Aduh, tolong tuan. Ada tak bab perbankan Islam? Ada. Carilah jalan, berhentilah bab riba tu. Takut tak terdaya kita nak menghadap Allah Ta'ala. Berhentilah. Ada peluang, ada potensi, betul. Bank muamalat ada, bank Islam ada, lagi apa? Perbankan Islam, bank pun ada, betul. Macam-macam. Orang kafir pun tahu yang perbankan Islam tu memang hebat keberkatan dia. Tengok ekonomi Islam. Habis bab hutang, bab riba, timbul bab hutang. Allah tuan. Satu ayat tu 282, satu muka surat. Satu ayat yang paling panjang dalam Quran, cerita bab hutang. Tak terdaya Ustaz Tarmizi ke Tirmizi satu nafas, tak boleh. Satu muka surat, satu ayat tu menceritakan bab hutang. Tu kena renung kita, timbang gerun kita. Ada peluang, cari jalan, lunaskan, bayarlah hutang. Jangan kita tangguh. Dapat duit, kita fikir kita nak mati dah. Pasal apa? Tergantung-gantung kita besok. Bukan tergantung leher tu. Kita ni besok tergantung-gantung nak masuk syurga atau tidak, masuk neraka pun tidak. Tengah-tengah tu. Bang kata orang yang masuk syurga tu dah siap makan durian dah. Kita tak dapat masuk makan durian. Dah ada tiket tak boleh masuk. Orang lain ada tiket, kita ada tiket tak boleh masuk. Pasal apa? Ada cop hutang. Ni. Allah bagi peluang tuan, carilah bab hutang. Balik pada Al-Quran. Banyak lagi cerita tuan bab Al-Quran. Tolonglah cari jalan untuk mengingatkan kita ni, bab dunia ni macam mana sebenarnya kalau kita dengan Quran. Bila kita bab Quran yang ada dalam kita, kita tak perlu bimbang. Bila tak ada Quran, tak dibacakan Quran, itu yang orang sanggup bunuh isteri dia sendiri. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Bunuh anak semalam berturut-turut, rogol anak. Allahu Akbar. Kambing pun tak buat macam tu tuan. Lembu pun tak buat macam tu. Manusia kalau umur muda lain cerita, dah 50, 51. Pakai kopiah pula masa tu. Time tu pula pakai kopiah. Allah, nasib baik tak pakai serban. Allahu Akbar. Menjahanamkan imej Islam tu. Nampak? Tu pasal apa? Kalau dia betul-betul tadabbur dengan Quran, tak sanggup dia nak buat macam tu. Betul tak betul? Tak sanggup. Isteri yang kita nikah tu awal-awal sampai dapat anak, tak sampai hati kita nak poligami lah, tak masalah. Ni kadang-kadang nak poligami bercakap kuat, hebat, tapi depan isteri takut pula. Betul? Ni janganlah. Cari ilmu dulu. Belajar ilmu. Takut tempang sebelah, betul? Takut berat sebelah besok. Ada buat lawak tu. Datuk Ismail Kamus kata, besok siapa yang kahwin 2, 3, 4 tidak adil dengan isteri-isterinya, besok dia sengit sebelah. Ustaz,
Kalau dia memang timpang sengit sebelah, macam mana Ustaz? Ada juga buat lawak macam tu, main-main dengan hukum Allah Ta'ala. Janganlah bab-bab tu, ya. Tu bab Quran, tadarus, tadabbur Quran. Ada tadabbur, ada adab, ada tajwid, ada taranum. Semua ada tuan-tuan. Follow lah tuan-tuan. Salah satu nak menyelamatkan kita besok dalam liang lahat yang amat gelap. Ya. Balik pada kitab tadi, siapa yang niatnya, niat tengok Quran tu memang akhirat lah. Niatnya akhirat, maka Allah akan himpunkan baginya semuanya, jadikan kaya hati. Bukan kaya bab dunia, hati tu kaya, sayangkan Allah Ta'ala. Tertinggal satu episod, dia terasa. Betul, kadang-kadang orang yang sayang betul-betul Quran tuan-tuan, nak tidur tu pun dia boleh peluk lagi Quran. Ada tak macam tu? Ada. Sayang sangat. Kami pernah ditunjukkan, sebelum anak kami pergi ke Turki tu, kami nak pergi ziarah satu tempat. Orang tua ni minta anak-anak kami nak dengar taranum seorang-seorang. Anak kami hafiz Quran, bukan bab taranum. Dia nak test, nak dengar lagu dia. Seorang-seorang lah baca. Bila dah baca tu, 4 orang baca, bukan dia puji, bukan apa, dia keluar air mata. Air mata tu keluar. Dia declare, makcik tak tahu baca Quran. Dah balik Mekah, dah 90 tahun lebih. Dia declare, makcik tak berpeluang baca Quran. Bukan belajar. Tapi makcik nak tidur mesti peluk Al-Quran. Ada peluang tak ada peluang? Ada tuan-tuan. Kita ni yang hidup, yang dihidangkan dengan siaran langsung, rakaman Instagram, YouTube, semua ada. Takkan kita tak nak follow langsung tuan-tuan. Pujuklah hati-hati kita yang sejahtera. Betul? Tu cari jalan. Ni balik pada kitab, maka Allah mencerai-beraikan orang yang niatnya bab dunia, Allah cerai-beraikan urusannya, ya, menjadikan kemiskinan selalu membayangkan keruang matanya, tidak akan datang kepadanya dunia kecuali yang tentukan baginya. Orang yang kejarkan bab dunia tak cukup, dia terlalu terbayangkan bab miskin dia terlupa dia kaya. Bab kata Hamkah, ditanya sahabat tu, dia kata dia cuma ada selai sepinggang. Di rumah ada apa? Di rumah ada rumah, ada elektrik, ada lampu, ada. Kaya. Engkau kaya, bukan miskin. Ada elektrik, ada lampu tu pun dah kaya. Kita dengan aircon, dengan apa semua cukup. Kaya tak kita? Kaya tuan-tuan. Sebab tu jangan tangguh bab infak tu. Ni pasal apa? Kita kadang-kadang terlupa kita ni dah mewah seselesa-selesanya. Bulaid meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Aswad bin Qais berkata, saya telah mendengar Jundub berkata, Umar radhiyallahu an masuk kepada Nabi SAW di atas tikar yang telah berbekas di pinggangnya. Maka menangis Umar radhiyallahu anhu melihat keadaan itu. Maka sabda Nabi SAW, man yubikika ya Umar, apakah yang menyebabkan engkau menangis ya Umar? Jawab, saya teringatkan pada Raja Kaisar dan Kisra dengan segala kemewahan dunianya, sedang kau utusan Allah sehingga berkesan di pinggangmu garis-garis tika. Maka sabda Nabi SAW, ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum fi hayatid dunya wa nahnu qaumun ukhirrat lana tayyibatuna fil akhirah. Rasulullah SAW bersabda, mereka kaum yang telah diberi tunai kesenangan mereka di dunia, dan kami kaum yang ditunda kesenangan kami di akhirat. Sebab tu jangan bimbang kita. Miskin macam mana pun kita akan jadi kaya. Betul tak betul? Nabi dah beritahu. Sebab tu jangan risau. Tak berduit, tak berharta, tak berkereta, kita jangan bimbang. Nabi yang jadi pemimpin perang, pemimpin dunia, pemimpin Islam, dan dilantik Allah Ta'ala, tidur atas tikar apa? Bukan tikar mengkuang, tikar daun kurma tu, pelepah kurma, berbekas-bekas. Umar tengok menangis. Kita tidur di atas mana? Atas kapet. Dah letak kapet comforter, betul? Berbekas tak? Langsung tak ada bekas. Tak ada tanda tidur lama ada.
Allah tuan, ini kena renung kita. Nabi sampai berbekas pinggang. Tu pemimpin hebat, pemimpin dunia. Tapi Allah masih lagi buat macam tu. Nabi masih lagi redha tuan-tuan. Tu. Sebab tu jangan risau, tak ada apa-apa, ada juga balasannya di akhirat. Tu yang Nabi bagi tahu, mereka kaum yang telah ditunaikan kesenangan. Orang yang kaya tu Allah bagi sehebat-hebatnya. Macam-macam kereta, motor, rumah Allah bagi. Ya. Tapi kena ingat, itu yang kadang-kadang tak terdaya nak menjawab besok. Soalan-soalan besok yang akan disoal tak terdaya kita. Itu yang Nabi Sulaiman bimbang besok nak menjawab dengan Allah Ta'ala. Pasal apa? Nabi Sulaiman pun pernah kaya. Nampak? Ni kita macam mana tuan-tuan? Carilah jalan. Tak berduit, tak berharta pun tak apa. Tapi usaha tu ada. Cari yang halal sebenarnya. Kita kena cari yang halal. Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali radhiyallahu berkata, sesungguhnya yang aku khawatir atas kamu hanya dua. Sayyidina Ali bimbang dan khawatir bab dua bahagian. Pertama, panjang angan-angan dan menurutkan hawa nafsu. Sebab panjang angan-angan itu melupakan akhirat, dan menurutkan hawa nafsu itu menghalangi ataupun menentang hak. Sedang dunia sudah berjalan membelakangi kami, dan akhirat akan tiba kepada kami. Masing-masing ada mempunyai anak-anak, maka jadilah kamu dari anak-anak akhirat, dan jangan menjadi anak-anak dunia. Maka sesungguhnya hari ini beramal tidak ada hisab, sedang kelak hisab tidak ada amal. Yakni perbanyakkanlah amal sekarang, sebab kamu tidak dapat beramal pada hari esok. Ni Allah bagi peluang. Ada orang mati dah. Semalam ada orang mati. Betul? Macam-macam kematian. Kita masih lagi hidup, masih lagi bernyawa. Kata orang Terengganu, masih lagi tak dikambus ataupun disimpan, bahasa halus dia. Bahasa kasar, tak ditanam lagi. Allah tuan-tuan, cuba renung, cari jalan untuk persiapan kita ke satu lagi tempat. Tu. Jangan dibiarkan kita jadi anak-anak dunia, maksudnya jadi hamba-hamba dunia. Dipesankan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu cari jadi bab akhirat. Abu Laits meriwayatkan dengan sanad dari Al-Hasan Al-Basri berkata, saya mencari khutbah Nabi SAW tiap Jumaat selama 4 tahun, tidak bertemu. Tiba-tiba saya mendapat berita bahawa itu ada pada seorang sahabat Ansar, dan ketika ditemui ialah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka saya bertanya, apakah benar engkau yang telah mendengar khutbah Nabi SAW yang dibaca tiap Jumaat? Jawabnya, ya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuhan nasu innalakum ma'alima fantahu ila ma'alikum, wa inna lakum biha nihayatan fantahu ila nihayatikum, wa innal abda mu'mina baina makhafataini baina ajalin qad madha la yadri ma'allahu sani'un bihi wa baina ajalin qad naqiya la yadri Allah Allahu qadi fihi falyatazawwadi abdu min nafsihi li nafsihi, wa min hayatihi li mautihi, wa min shababihi li kibarihi, wa min dunyahu li akhiratihi, fa inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum li akhirat, fa wallazi nafsi biyadihi ma ba'dal maut min musta'tabin wala ba'da dunya darin illal jannah awin nar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
Rasulullah SAW bersabda, hai orang-orang, sesungguhnya untuk kamu telah ada petunjuk-petunjuk, maka berhati-hatilah pada petunjuk-petunjuk jalan itu. Dan kamu juga mempunyai batas, maka berhati-hatilah terhadap batas-batas yang telah ditentukan bagimu. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin berada di antara dua ketakutan, antara ajal yang lalu, ia tidak mengetahui bagaimana Allah akan berbuat kepadanya, dan masa akan datang juga tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Kerana itu tiap orang harus berbekal untuk kepentingan dirinya sendiri, dari masa hidupnya untuk matinya, dari masa mudanya untuk masa tuanya, dari dunianya untuk akhiratnya. Maka dunia ini dijadikan untuk kamu, dan kamu dijadikan untuk akhirat. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesudah mati tidak ada jalan untuk taubat, dan sesudah dunia tidak ada tempat kecuali syurga atau neraka. Saya ucapkan kata-kataku ini dan aku mohon ampun kepada Allah untukku dan untuk. Ini pesanan sabda Rasulullah SAW. Maknanya kita ni sementara saja. Sampai pukul berapa ni? Sampai Isyak. Belum lagi. 10 minit. Ya. Ini diingatkan kita oleh Rasulullah SAW, kita ni dah dibagi petunjuk. Ada tak petunjuk? Macam-macam peringatan. Ya, penyakit sekarang ni, tu peringatan sebenarnya. Bukan saja-saja je. Ya, sampai kita tak boleh sembahyang dekat-dekat, saf jauh-jauh. Salam pun tak berani, betul? Jadi salam terakhir. Tu bimbang kita, takut nak bersalam, walhal adik-beradik, walhal kawan-kawan serumah, kawan-kawan jiran, tak berani nak bersalam sekarang. Pasal apa? Kita dulu waktu sihat, waktu belum ada PKP, tak betul-betul bab salam. Lama dah bersalam, tak kenal-kenal kawan tu. Pak, salam sombong. Salam tengok tempat lain. Salam tengok tempat lain. Tak dijenguk muka kawan tu. Lama dah salam, padahal sebelah rumah aja. Tu berlaku. Zalim sebenarnya. Itu bab salam aja. Ya. Kadang-kadang Allah hantar binatang tu sampai kita tak boleh salam. Semayang dulu imam kata rapatkan saf, betulkan saf. Tak ada sombong gitu. Ada tak buat sombong? Tengah semayang sombong. Di bookingnya tempat tu. Yang ada kipas, yang ada angin, yang ada aircon, siap tulis nama dia. Sekarang tulis betul. Siap nombor terus. Allah, tuan-tuan. Nampak? Allah ajar kita sekarang cukup. Pasal apa? Kita melampaui batas. Sama juga, semua dah cukup nak pergi haji, dah kursus haji. Tak, Allah ajar, ya? Allah ajar kita sampai tak boleh pergi haji. Allah bagi berapa? 8 orang aja anak Malaysia yang boleh pergi haji. Kebetulan memang ada di sana. Allah, tuan-tuan, punya ramai 30 juta penduduk Malaysia, 8 orang yang layak tahun ni ke Mekah. Dipilih siapa? Allah yang pilih. Yang lain cukup kursus, bukan sekali kursus, betul? Semua tiap-tiap minggu dah settle kursus, tinggal nak bergerak aja. Allah bagi tak? Allah tak bagi. Pasal apa? Perangai kita sebelum ni, perangai sahabat-sahabat kita yang pergi ke Mekah, main-main depan Kaabah, main-main depan Raudah, main-main depan Masjidil Haram. Hilang bab akhlak, hilang bab adab depan Masjidil Haram. Berlaku tak berlaku? Berlaku. Sampai Allah murka, tuan-tuan, tak dibenarkan satu dunia ke Mekah tahun ni. Berlaku dah? Pun berlaku. Tahun depan belum tahu. Pasal apa? Dah 200,000, betul? Hampir 300,000 dah. Suku juta dah di Saudi. Wah, tuan-tuan, tu peringatan Allah Ta'ala macam-macam. Sebab tu jangan ke Mekah ni bukan saja je. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah, tak silap saya muka surat 31, 39, 40, tu 3 page 4 page cerita preparation nak ke Mekah. Ada tak dalam Al-Baqarah? Ada. Persiapan kita nak ke Mekah ada dalam Al-Baqarah. Cuma tak nak renung, tak nak tengok. Itu yang balik
samai aja orang Perak kata. Betul? Tak ada apa dah. Bukan sekali pergi, berpuluh-puluh kali berpusing-pusing depan Kaabah. Sampai polis depan Kaabah tu kenal dia. Datang lagi orang tua ni. Tu. Sampai tak faham-faham. Pasal apa? Ilmu nak ke Mekah tak ada. Ni salah satu peringatan Allah Ta'ala, petunjuk-petunjuk. Allah ada petunjuk, ditunjukkan dalam Al-Quran. Sebab tu biar kita ketakutan, seorang hamba mukmin dibagi, berhati-hati kita ni terhadap batas-batas yang telah ditentukan Allah Ta'ala. Kita duduk dunia bukan nak ikut undang-undang manusia. Ada tak undang-undang dalam Quran? Ada. Contoh arak, contoh judi, ada tak? Dibacakan baru ni. Dalil yang hebat bukan daripada kitab lama, bukan daripada kitab Taurat, kitab Al-Quran. Dalil mengatakan judi haram, dalil mengatakan arak haram. Berlaku dah? Dah berlaku. Ni. Sampai bila tuan-tuan? Nak tunggu lagi? Kita nak tunggu lagi sampai bila lagi? Masih nak bersekongkol lagi? Ataupun kita ni sebagai manusia, sebagai rakyat ni, sampai bila kita ni akan dipimpin? Masih lagi pimpinan pentadbiran yang masih lagi mencari sumber-sumber yang bersumberkan arak, sumber-sumber yang bersumberkan judi. Sampai bila tuan-tuan? Nak dilemparkan kepada anak kita, nak disuapkan kepada anak-anak generasi kita. Boleh dia baca Quran? Takkan jadi tuan-tuan. Pasal sumber yang haram dia takkan jadi halal dalam kepala otak dia. Sampai bila tuan-tuan? Ni. Tolong renung, tolong sayang balik pada keluarga kita, tolong bagi tahu, tak kira lah YB ke apa ke, tolong bagi tahu yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Dia tak boleh tengah-tengah. Kalau dia tengah-tengah, kata Datuk Ismail Gamus, dah meninggal lah dia. Apa dia kata? Halal pun tidak, haram pun tidak. Dia duduk tengah-tengah. Apa dia? Halam. Nak selamatkan dunia dia, nak selamatkan pangkat dia. Tengah-tengah sanggup dia. Tak berani kata haram benda tu. Allah tuan-tuan, lama tuan-tuan arak di Malaysia ni lama sangat. Janganlah. Kita sampai bila nak jadi benda tu? Apalagi bab makanan. Kita kadang-kadang termakan kek yang bersumberkan arak. Ada tak ada? Ada tuan-tuan. Jaga hati-hati. Sampai tak nak bagi tahu rahsia kedai tu. Cuma dia bagi tahu kedai rahsia resepi. Betul? Ada tak kedai tu? Ada tuan. Allah tuan. Kalau ada lah ditahu arak tu, berapa botol kita makan arak tuan, dalam kek tu berbotol-botol kan. Sedap, memang sedap, lemak manis dicampur dengan arak. Memang western pun pakai arak, betul? Masak pun tak minyak zaitun tahu, arak pun letak, menyala-nyala tuan, api dalam periuk tu. Kita ada sumber halal, ada orang Melayu kita, orang Islam kita jual makanan yang halal. Kenapa kita nak pergi tempat yang tak sepatutnya kita makan? Ni, hati-hati kata Rasulullah SAW, buat berhati-hati pada diri kita, kerana tiap orang harus berbekal kepentingan dirinya sendiri dan masa hidupnya untuk matinya dan masa mudanya untuk masa tuanya. Ni, dari dunianya untuk akhirat. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya sesudah mati, tidak ada jalan untuk taubat, dan sesudah dunia tidak ada tempat kecuali syurga atau neraka. Kita tak ada pilihan tuan-tuan, dua je, syurga ataupun neraka. Itu yang kita baca, tu imam baca, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Dalam Quran, dalam kitab ni tulis, kalau boleh kita baca satu hari 7 kali. Pasal apa? Ada pintu neraka, 7 buah pintu yang potensi nak menyedut kita. Tu batu hati-hati zaman sekarang. Batu sayangkan generasi yang sekarang ni tuan-tuan. Jangan dibiarkan leka dengan phone, dengan internet. Kata Ustaz Somad, jangan biarkan, kena sayang di balik. Tak kira dia hafiz ke tak hafiz ke, cari jalan cara lembut, dakwah cara lembut. Pasal apa? Cubaan generasi sekarang terlampau dahsyat. Ditanya Dr. Izhar kepada Ustaz Somad, kalau dibagi peluang belajar balik degree atau master di Al-Azhar, Ustaz Somad kata dia surrender. Pasal apa? Cubaan zaman sekarang terlalu hebat, tak sama dengan zaman dia. Apa salah satunya? Ni,
Rosak tak? Rosak. Kalau tak digunakan tak betul-betul, tak dimanagekan betul-betul, rosak. Walaupun 30 juzuk dalam dada. Berlaku dah, berlaku. Cari jalan tuan-tuan, ya. Tengok anak-anak kita macam-macam berlaku. Bimbangkan, bimbangkan bab perangai dia yang tersembunyi. Kata apa? Cubaan dia dahsyat sangat. Tak macam kita. Kita dulu tak ada handphone pun. Betul? Berjanji dengan kawan jumpa kedai Mama Tarya. Boleh tak kita jumpa? Jumpa. Tak ada salah. Cakap pukul 3. Tak ada WhatsApp, tak ada mesej, tak ada apa. Sampai tak? Sampai. Sesat tak? Tak sesat pun. Sekarang tak ada Waze. Sesat juga. Ada Waze pun lagi sesat. Berpusing-pusing. Ni kalau saya dulu masa mula-mula ke sini dulu, saya pakai Waze, berpusing-pusing. Rupanya ada Ar-Rahman tempat lain. Betul? Ar-Rahman bukan ingatkan sini je, ada tempat lain Ar-Rahman. Tu macam-macam tuan. Kita ingatkan apa teknologi hebat, kadang-kadang kita jadi sesat, leka lara. Betul. InsyaAllah tekat tu sampai pukul dah. Ada lagi 5 minit. Sikit, satu perenggan lagi. Sahal bin Abdullah At-Tustari selalu membelanjakan kekayaannya dalam segala jalan yang menuju taat kepada Allah. Lalu ibu dan saudara-saudaranya menyampaikan hal itu kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Mereka berkata bahawa orang itu jika sedekah tidak mengambil kira, kerana itu kamu khawatir kalau ia menjadi miskin. Maka Abdullah bin Al-Mubarak menyampaikan keluhan ibu dan saudara-saudara itu kepada Sahal bin Abdullah At-Tustari itu. Jawab Sahal, "Ya Aba Abdurrahman, bagaimana pendapatmu bila ada orang kota telah membeli tanah kebun di kampung kota, di kampung, dan ia akan pindah ke kampung itu? Apakah harus meninggalkan apa-apa di kota, padahal ia tidak akan kembali lagi ke kota itu?" Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Sahal telah mengalahkan kamu dalam keluhanmu itu. Meninggalkan yakni siapa yang akan pindah ke jalan yang ke lain tempat, dan tidak seharusnya ia meninggalkan apa-apa di tempat yang akan ditinggalkan itu. Demikian pula orang yang akan pindah dari dunia ke akhirat, mengapakah harus meninggalkan apa-apa di dunia ini?" Orang yang kejarkan akhirat. Ni sama cerita bab esok tahun baru hijrah. Betul? Tahun baru, tiap-tiap tahun baru. Nampak? Bertukar. Kita hijrah kita macam mana? Kadang-kadang kita tak perasan. Kita masih lagi tak hijrah. Mengaji, catatan tak ada, tak hijrah. Contohlah, bukan cakap sini, tempat lain. Mengaji, kuliah, catatan hilang. Kecuali dia hafiz, betul? Kalau hafiz, alhamdulillah. Sebenarnya bila nak cari ilmu, kata ulama, tambat ilmu tu. Tambat tu macam mana? Catat. Tuan-tuan, saya kalau tak catat, saya tak berani ke depan. Bimbang. Bila tuan guru Datuk Seri Kamus ajar, catat. Batuk pun catat, dia kata. Tu tuan guru yang ramai garang dia, nampak dia lawak-lawak, tapi dia punya disiplin untuk mengaji dengan dia tu memang keras. Ni kita ni kadang tak dan catat. Sekarang My Quran Time, ada tak orang catat? Ada tuan-tuan. Nak dibukukan dah. Siap ada PowerPoint. Betul? Tiap-tiap ayat tu ada PowerPoint dia. Cukup ringkas, cepat. Dan berpakat-pakat pula ada grup sahabat Quran. Tulis balik apa yang ustaz tu cakap, tulis balik. Nampak? Allah bagi peluang. Kalau itu pun kita tak nak baca juga tuan-tuan. Nak ke mana tu kita? Allah hidangkan macam-macam. Carilah jalan sayangkan Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Berubahlah kita hijrah. Besok tahun hijrah dah. Hijrah tetap hijrah, tahun bertukar-tukar, tapi kita ingat umur kita makin lama makin sedikit. Peruntukan untuk meneruskan hidup makin lama makin sedikit. Jangan kata makin banyak, tak. Once kita lahir dari perut mak kita, itulah takat kita. Katalah umur kita, Allah tulis umur fulan bin fulan 60 tahun panjang ni. Besok masuk tahun hijrah 144 berapa? 1 ke 2?
1442 Hijrah. Besok masuk 1442 Hijrah. Umur kita masuk 59. Takat ni. Ada lagi tinggal setahun lagi. Tu kalau kita tahu. Kalau tak tahu, macam mana tuan-tuan? Renung. Jangan terasa hebat, jangan terasa lagu teka. Janganlah. Allah dah tunjuk peringatan macam-macam. Tuan-tuan, Allah hantar binatang kecil tu tak nampak. Lepas ni agak-agak kita boleh expect tak? Allah hantar apa lepas ni? Beirut, Allah hantar apa? Dia expect tak? Tak expect. Berasap. Tak ada pun orang hantar bom pun. Berasap. Bukan bom. Bahan kimia buat baja. Betul? Meletup? Bukan meletup tuan. Tak dan ambil gambar. Blast terus. Berselerak. Ni kena renung kita. Tu yang Jepun yang nak buat sukan Olimpik. Tak tangguh nak bakar mercun. Betul? Apa dia buat? 2 hari 3 hari lepas dibakarnya cepat-cepat mercun. Takut merebak. Betul? Bimbang Jepun. Tu amaran Allah Subhanahu. Sebab tu kita cari jalan hati-hati peringatan Allah Ta'ala, hati-hati petunjuk pada Allah Ta'ala. Cari jalan dekatkan secara drastik kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hati kita ni salah satunya adakan masa dengan Al-Quran. Boleh tuan-tuan? Pujuk hati kita. Tak ada lain tuan. Bab makanan, bab apa lain tak ada. Quran itulah salah satu yang nak menyelamatkan kita besok di akhirat. Tak ada lain. Tak hafal tak apa, tapi kalau hari-hari kita baca tuan-tuan, ada tak sebati yang kita? Itulah jadi ubat kita, itulah syifa kita. Itulah perisai yang paling hebat. Semayang belum tahu. Haji, umrah pun belum tahu. Quran tu yang hebat. Mudah-mudahan pengisian malam ni dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Cari jalan untuk dekatkan Allah kita dengan Allah Ta'ala. Mana yang terbaik daripada Allah Ta'ala, mana yang lemah daripada diri saya sendiri. Kita sudah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wassahhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anis syarri bina wa khdiha wa lina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Tahassanna bi izzati wa jabbaru wa tasanna bi malakuti allazi la yamut isrifannal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.